وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الاستفادة. Ini suatu pasal pada menyatakan kelakuan mengambil faedah dan mencari faham dan pergunaannya. Dan sayugia bahawa adalah penuntut ilmu itu mengambil faedah dan mencari faham pada tiap-tiap waktu supaya hasil baginya oleh kelebihan dan kesempurnaan pada ilmu. Jadi sebagai seorang ahli ilmi kena cari faham. Sebab bila faham maka baru boleh kita mengamalkan ilmu. Bila tak faham maka susah untuk kita beramal dengan ilmu. Baik itu kata musannif, ya, supaya kita cari faedah dan mencari faham. Supaya apa? Supaya hasil kelebihan ilmu dan kesempurnaan ilmu. Ya. Jadi bila ilmu tu difaham, tatkala itu boleh beramal. Tapi kalau tak faham nak amal macam mana? Ya, bila tak amal maka tak dapat kelebihan pada ilmu. Ya, contoh macam inilah. Kita belajar sifat mahmudah, sifat mazmumah, tapi tak faham. Ya. Dan so kita tak boleh nak menghilangkan sifat mazmumah, tak boleh nak menghiaskan diri dengan mahmudah sebab tak faham. Bila faham baru dapat kelebihan ilmu, baru dapat kesempurnaan pada ilmu. Dan bermula mengambil faedah dan mencari faham itu bahawa adalah sertanya pada tiap-tiap waktu itu jubul dakwah. Jubul ni botol, ya, botol dakwah atau qalam, ya, qalam berdakwah. Ya. Supaya apa? Supaya menulis ia akan tiap-tiap barang yang didengar akan dia daripada pergunaan yang bangsa ini. Jadi kena tulis. Bila tulis, ya, faham baru tulis. Jadi dakwah ni pentinglah. Dulu orang menulis pakai dakwah, sekarang tak ada. Dia ada botol dakwah dengan bulu ayam tu kan. Dulu. Sekarang ada pen, jadi ada pen, ada buku. Dikatakan man hafiza farra man kataba syai'an qabra. Siapa yang ingat ia nescaya lari ia, dan siapa yang menulis ia akan suatu nescaya tetap ia. Siapa yang hafaz satu hari akan hilang. Ya, dia hafal satu hari dia akan lupa. Tapi siapa yang tulis tetap ada dia. Kalau lupa boleh rujuk lagi dekat buku yang kita tulis. Sebab itu ulama suruh kita dhabit, ya. Dan dikata pula bermula ilmu itu barang yang difaham akan dia dan diambil akan dia, ya,
daripada mulut laki-laki. Apa yang ini mulut ulama, daripada orang alim, yakni yang mahir lagi sempurna, kerana bahawasanya mereka itu ingat, mereka itu akan yang terlebih elok barang yang mendengar mereka itu, dan berkata mereka itu akan yang terlebih elok barang yang ingat mereka itu. Ini fungsi ulama. Dulu Abi ada pesan dengan kamu, antara amalan nak menguatkan ingatan, apa dia? Baca ayat surah A'la, sanukri'u, apa dia? Sanukri'u kafalatan tansa. Dia tak lepas semayang baca ayat tu, sanukri'u kafalatan tansa, sanukri'u kafalatan tansa, sanukri'u kafalatan tansa. Jadi kenapa perlu kuat ingat? Yang paling penting, kita kuat ingatan untuk mengingati Allah, khususnya ketika kita sakaratul maut. Kuat ingat dalam berilmu, alhamdulillah. Tapi yang paling penting, ketika kita nak meninggal dunia, ingatan kita kepada Allah lagi kuat. Ini amalan ulama. Dan telah mendengar aku akan Syekhul Ustaz Zainul Islam yang dimasyhurkan dengan Adibul Mukhtar. Berkata ia, Hilal bin Dinar. Bukan. Hilal bin Yasar. Ketahui aku akan Nabi SAW bersabda ia bagi sahabat-sahabatnya akan satu daripada ilmu dan hikmah. Maka berkata aku, ya Rasulullah, ulangkan olehmu bagiku akan barang yang kau sabda bagi mereka itu. Maka bersabda ia bagiku, adakah serta engkau botol dakwah? Maka berkata aku, tiada serta aku botol dakwah. Maka bersabda Nabi SAW, wahai Hilal, jangan engkau bercerai akan botol dakwah, kerana bahawasanya kebajikan itu padanya dan pada ahlinya hingga hari kiamat. Maknanya jangan bercerai daripada pen menulis. Itu Al-Quran zaman Sayyidina Abu Bakar dimushafkan, di mushaf ni, di buku kan, dulu orang hafal, dan kita bersyukur dengan sebab peninggalan penulisan daripada sahabat-sahabat, kita boleh baca Quran, kita dapat baca Quran. Betul, kita bersyukur dengan orang dahulu sebab mereka menulis Al-Quran, ulama-ulama menulis kitab-kitab. Kita berterima kasih. Kalau tak, kita ni tak tahu apa. Itu kadang-kadang orang yang duduk dalam majlis ilmu tapi dia tak bawa buku dan pen, dia tak termasuk dalam golongan orang yang belajar ilmu. Dia cuma masuk dalam golongan orang yang mendengar dalam majlis ilmu. Dia tak termasuk dalam penuntut, tak. Sebab dalam hadis Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an, atau orang yang mendengar. Dia tak bawa kitab, dia tak bawa pen, dia tak bawa buku catatan, cuma dia bawa telinga. Itu mustami'an. Jadi rahmat tu tak sama lah. Tak sama, berbeza-beza
walaupun duduk di dalam satu majlis. Macam solat juga, solat jamaah, tapi saf pertama lain, saf kedua lain, saf ketiga lain. Itu perbezaan. Dan berwasiat oleh Syadul Syahid Hisamuddin bagi anaknya, siapa nama anaknya? Samsuddin, bahawa menghafaz ia bagi tiap-tiap hari akan qadar yang sedikit daripada ilmu dan hikmah, kerana bahawasanya demikian itu mudah dan sedikit, dan kemudian daripada beberapa hari adalah ia jadi banyak. Hafal sikit, iaitu ada kata syair Arab, faqillan fasara jabalan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dan membeli Isam bin Yusuf akan suatu qalam dengan 1 dinar supaya menulis ia akan barang yang ia dengar pada ketika itu selalu, kerana bahawasanya umur itu pendek, dan ilmu itu banyak. Umur kita pendek, nak lagi akhir zaman. Antara yang disebut oleh Nabi SAW, umat aku akhir zaman, besok umurnya singkat, pendek, dan badan dia lemah. Badan dia lemah ni maksud dia apa? Lemah dalam agama, beribadat sedikit. Sebab itu kita nak dibandingkan dengan orang dahulu malu. Dulu sahabat salat sampai 1000 rakaat, kita tak mampu. Sahabat ada yang khatam Quran sehari sekali, tak mampu. Jadi masa pun dah jadi pendek. Orang sekarang kalau cakap semayang sampai 1000 rakaat, mana boleh, tak? Mana boleh, memanglah tak boleh. Sebab orang sekarang sibuk dengan handphone, tak boleh lah. Masa ni makin lama, bila hampir kiamat, dia makin pendek. Nabi kata apabila hampir saja kiamat, setahun seakan sebulan, sebulan seakan seminggu, seminggu seakan-akan satu hari, satu hari seakan percikkan api. Dia kita rasa sekejapnya. Tapi kalau orang sekarang, dia tak percayalah. Mana boleh semayang 1000 rakaat, tak munasabah. Sahabat dulu sibuk. Abi ingat lagi almarhum Wan Tu Abi, sewaktu dia dalam penjara, sewaktu di dalam tahanan, almarhum Wan Tu Abi, dia bagi tahu Abi, dia dapat solat sunat satu hari satu malam 500 rakaat. Itu tahun 80-an. Kita dulu nak tunggu satu hari Ramadan, bulan puasa, sehari tu macam lama kan? Siang nak sampai buka lama. Sekarang sekejap. Dah dijanjikan oleh Allah macam tu. Hampir saja kiamat, masa makin pendek. Sekarang jumpa seminggu ke seminggu, sekejap. Seminggu ke seminggu, sekejap. Sekejap. Ni nak masuk bulan 8. Nampak? Tak rasa setahun. Tapi manusia tak sedar bahawa ini salah satu daripada tanda yang disebut oleh Nabi akan hampirnya qiyamah. Maka sayugia bahawa tiada mensia-siakan ia akan waktu dan ketika-ketika, dan mengambil untung ia pada malam-malam dan tempat yang sunyi. Lepas itu bagi ahli ilmu, dia gunakan masa dia malam, kalau boleh matalaah, ataupun dia mohon dengan Allah,
kan? Itu antara doa ilmu apa? Rabbi zidni ilma. Kita tak baca Rabbi zidni ilma, tapi kita baca apa? Ya alim alimna. Ya. Dinaqal daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, bermula malam itu panjang dan jangan engkau taksir akan dia dengan tidur engkau, dan siang hari itu terang, maka jangan engkau mengkeruh akan dia dengan dosa engkau. Jangan jadi siang tu buat dosa. Buat dosa. Zaman sekarang nak buat dosa senang. Kata orang, fitnah orang, buka aib orang. Tu dulu habis selalu cakap. Manusia akan bertelaga, bergaduh pasal harta. Ini salah satu tanda besok. Nabi kata besok apabila timbulnya bukit emas, manusia akan berebut-rebut menggali emas, ambil emas. Nabi larang pergi. Nabi kata dalam 100 orang yang hidup seorang, yang lain semua berbunuh-bunuh untuk mendapatkan emas. Orang akan bergaduh. Zaman ni pun orang bergaduh, bising, semua pasal duit. Ada bergaduh tak sembahyang tahajud ada? Mana ada? Aku tak sembahyang tahajud, mana ada? Kau ambil baju aku, bergaduh. Tak? Bergaduh pasal baju. Kan? Bergaduh sebab makan lebih. Mana? Semua bergaduh hal keduniaan. Mana ada? Tak sembahyang duha tak gaduh, sembahyang tahajud tak gaduh. Tak tahulah, ini zaman dah akhir. Kalau kamu semua tak jaga-jaga, tak waspada, kamu akan tewas nanti. Kamu akan tewas nanti. Baik itu akhir zaman, Nabi arahkan kita satu arahan. Gigit agama ini dengan gigi-gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Maknanya pertahankan agama kita betul-betul. Kalau tak, kita akan tewas. Kita akan tewas. Dan sayugianya bahawa mengambil untung itu daripada orang tua-tua, dan menuntuti faedah ia daripada mereka itu. Mana apa? Ambil faedah dengan orang lebih tua daripada kita, bertanya dengan orang yang lebih tua daripada kita, kerana mereka lebih tahu daripada kita. Lepas itu hormat orang tua. Nabi pesan kat kita, hormati orang tua dan kasihlah akan kanak-kanak. Itu kalau kita muda lagi, hormat orang yang lebih tua daripada kita. Kalau kita jumpa orang yang budak-budak, kasihkan mereka. Tak rugi. Habis selalu pesan, kalau kamu menghormati orang lain, kamu akan mendapat kehormatan. Kalau kamu sayang orang lain, kamu akan mendapat kasih sayang. Tak rugi pun. Bila kita sayang orang, Allah akan gerakkan semua orang untuk sayang itu. Dan tidaklah tiap-tiap barang yang luput itu didapatkan. Bila benda itu dah berlalu, kita tak boleh dapat lagi. Abi nak patah balik pada umur muda, Abi tak dapat. Kalau kita sia-siakan zaman yang lepas, kita takkan dapat ulang balik. Betapa ruginya. Seperti berkata Tuan Guru kami Syekhul Islam pada masyaikhnya, yakni nama kitab bagi sahibul hidayah, beberapa banyak daripada orang-orang tua yang besar-besar pada ilmu dan kelebihan yang aku dapat akan mereka itu, dan tiada aku menuntut daripada mereka itu akan kebajikan. Dan aku berkata atas ini keluputan hal keadaan
Aku mengadakan akan ini baris daripada syair. Dia menyesal sebab dia tak mengambil faedah daripada orang yang lebih tua daripadanya, yang lebih alim daripada. Kata Guru Abi dulu, walaupun kita tak mengambil ilmu daripada dia, sekurang-kurangnya kita menghormati dia. Orang yang lebih tua daripada kita ni kita hormat, menghormati dia, walaupun yang tu bukan guru kita, tapi menghormati dia. Apa kata Said? Kesedihan aku atas keluputan berjumpa. Sedih sebab dia dah jumpa tapi tak mengambil manfaat. Tiadalah tiap-tiap yang luput dan binasa itu didapatkannya. Bila dah lepas, tak dah. Macam kita kat sini, almarhum mengajar kita buat tak peduli ialah dulu, contoh kan. Sekarang dah tak ada, almarhum dah tak ada. Tuan Guru dah tak ada. Kita tak dapat apa yang dia ajar dulu, kita tak tulis, kita buat tak indah. Ilmu tauhid yang diajar dulu, amalan-amalan yang diberikan kepada kita, kita tak indah. Jadi kita tak dapatlah beramal seperti mana dia. Kenapa Abi kata rugi? Sebab orang yang kita lihat dapat mati malam Jumaat, ketika nak meninggalnya mulut tak berhenti sebut Allah, Allah, Allah. Maka kesudahannya, kesudahan ini yang penting. Kita sebenarnya cara hidup kita inilah yang kata ulama menentukan cara mati. Ini kita tak mau. Kita takut yang dulu. Kita takut macam tu. Maksudnya, ayyuhal kerugian dan kesedihanku dan kekesalan aku atas luput berjumpa serta yang besar-besar dari ulama dan yang besar-besar dari yang mempunyai kelebihan, padahal tiada didapatkan sekali-kali akan sekalian barang yang telah luput. Rugilah. Kita tak dapat jumpa orang yang alim-alim ni tak ambil manfaat. Sebab kita tak alim. Lepas tu ada orang alim, ihtiram dia, muliakan dia. Muliakan disebabkan ketakwaannya, alimnya dan takwanya. Dan tiada mungkin hendak mencari akan dia, sebab dah tak ada. Macam mana nak cari? Maka ini semata-mata kesedihan dan kerunsingan sahaja, padahal kesedihan dan kerunsingan itu tiada memberi manfaat. Kemudian daripada telah lalu kelakuannya, benda yang dah lepas, baik itu perkara yang sedia ada, manfaatkan betul-betul. Lepas itu habis selalu cakap perkara yang sama pada kamu. Jaga akhlak, jaga adab, dan mengaji, istiqamah, serta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keberkatan ilmu. Baik. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, apabila adalah engkau itu pada suatu pekerjaan, maka jadikan olehmu akan dirimu padanya, dan memadalah berpaling daripada ilmu ta'ala, ilmu Allah Ta'ala itu semata-mata kehinaan dan kerugian, dan meminta tolong olehmu, berminta lindung olehmu dengan Allah daripada malam dan siang,
siapa yang terpaling daripada ilmu, rugilah. Ya. Sebab dalam ilmu ni bukan sekadar ilmu saja. Rahmatnya, ya, macam kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak dapat ilmu, ya, tapi kita dapat rahmat. Rahmatnya sekurang-kurang kita dapat keampunan daripada Allah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kelebihan ilmu ni tadi, menuntut ilmu, sehingga kan seluruh makhluk di bumi minta ampun. Ada hadis lain, malaikat minta ampun untuk kita. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat minta ampun. Hadis yang lain, ikan, makhluk-makhluk, ya, yang di bumi ni, selama mana kita duduk dalam majlis ilmu, dia minta ampun dengan Allah. Ya. Keampunan ini telah dijanjikan. Ya. Keampunan. Saya tak dapat ilmu, sebab yang memberi faham dan mengkurniakan ilmu itu bukan guru kita, Allah. Itu, ya, antara janji Allah, ya, janji Rasulullah Muhammad SAW, yauma zilla illa zilluh, besok dekat akhirat tak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Panas, ya, di yaumul mahsyar besok terlalu panas. Besok ada orang yang, ya, dapat naungan, dia tak panas, arasy Allah. Allah di yaumul mahsyar. Mereka yang Nabi sebut pemuda yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Antara yang disebutkan majlis bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, iaitu bertemu dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ya. Banyak, ya, kelebihan. Kelebihan majlis ilmu ni banyak sangat. Walaupun kita tak dapat ilmu, tapi kita berharap kita dapat rahmat Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada menanggung kesusahan dan kehinaan pada ketika menuntut ilmu itu. Ya. Sebab mengaji susah. Susah mengaji. Sebab tak semua orang, ya, duduk dalam majlis ilmu, ya, dia berjaya. Ya. Susah. Tak pula. Ya. Abi ingat lagi masa Abi ngaji tu, ya, apa orang cakap dengan Nabi lah, besok kau ni, ya, SRP tak ada, SPM tak ada, asyik mengaji, ya, besok kau kerja jadi angkut taik. Masa Abi kecil-kecil dulu, Abi duduk dekat rumah kuartus sekolah. Jadi tandas tu masih lagi pakai tandas tong, tak ada lubang jamban, tak ada. Jadi pagi pukul 3, pukul 4 ada orang ambil tong taik tu masuk dalam lori. Jadi orang pun cakap lah, besok kau ni kerja macam tu. Tak ada SRP, tak ada SPM, besok kerja angkut taik. Kamu pun kalau, ya, tak yakin, ambil SPM, ambil SRP. Sekarang SRP ke? Tak apa benda sekarang tak tahu. Ya. Dulu Abi yakin dengan Allah, sebab janji Allah tentang orang yang duduk dalam ilmu ni tadi, ilmu agama, pasti
diberikan kelebihan dan kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau kamu tak yakin, ambillah. Kan? Saya tak yakin Nabi. Hidup berkat dengan ilmu agama. Saya lebih yakin dengan SPM. Katakan kalau tak ada SPM susah. Kan? Ambil, tak kisah. Bolehlah kan ambil. Sebab kita yakinnya macam tu. Macam itulah. Sebab apa? Kata ulama, sebanyak mana kita yakin dengan Allah, sebanyak itulah datangnya pertolongan. Banyak mana kamu yakin dengan agama Allah, banyak tu datangnya. Banyak itulah yang kamu akan terima. Kamu yakin 20%, kamu dapat 20%. Kamu yakin dengan dunia, alam dunia ni lebih lagi daripada akhirat, kamu dapat. Dan bermula dongeng-dongeng, dan sini boleh kecek-kecek cakap-cakap pada menarikkan kekasihannya, serta tiada pada hakikat itu dicela, melainkan pada ketika menuntut ilmu. Nanti ceritalah, dengarlah cakap-cakap apa kan. Orang buat kajian agama ni memang macam tu. Apa nanti buat kajian agama, mengaji ilmu agama, nanti hidup susah. Abi tak pernah tengok guru Abi, mereka susah. Mereka tak kaya, tapi hati mereka senang. Dulu guru kita macam tu lah. Mengajar murid banyak, bukan mereka minta duit tak. Berbeza lah zaman-zaman mutakhirin. Dulu tok guru mengajar, betul murid nak bagi macam tu. Tapi mereka tak ada tak makan pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok guru habis semua. Allahu Akbar. Hati mereka tenang, masa mereka penuh dengan ibadah. Sebab mereka orang yakin dengan Allah. Hati mereka bersih. Kerana bahawasanya pada ketika itu tak dapat tidak baginya pada kecik-kecik akan gurunya dan tolannya dan lainnya, supaya dapat mengambil faedah dan ambil faham daripada mereka itu. Kenalah kita ni tadi banyak bermuamalah dengan orang alim, dan dikatakan ilmu itu kemenangan, tiada kehinaan padanya. Siapa ada ilmu, dia diberikan kejayaan hidup dunia dan akhirat, tapi ikut syarat. Kerana Allah, ikhlasun billah, ikhlas dengan Allah, dengan ilmu yang ada menjadi alat untuk mengenal Allah. Jaga tipu daya yang sebelum ni, dapat terjaga daripada tipu daya, supaya kita tak kena tipu. Baru dapat kemenangan. Kata falah ni tadi, berjaya. Tiada didapatkan akan dia melainkan dengan kehinaan, tiada kemenangan padanya. Tapi kalau kita buat selain daripada ilmu, takkan dapat kemuliaan, takkan dapat kemenangan. Telah berkata oleh seseorang yang berkata daripada ulama, maka tiada dapat akan kemenangan melainkan bahawa kehinaan akan dia.
tak, bukannya. Aku ketahui bagi engkau itu nafsu yang kau kehendak akan kemenangan, maka tiada dapat akan kemenangan melainkan bahawa menghina akannya. Siapa yang ikut nafsu, bukan ilmu mengatasi nafsu, tetapi nafsu mengatasi Allah hinakan akan dia. Tapi ilmu dia mengatasi nafsu. Makin dia belajar, makin dia jadi orang baik, dia jadi orang soleh, maka dapat kemenangan. Tapi makin dia belajar, nafsu dia makin besar, makin nafsu amarah, maka rupanya Allah nak menghinakan akan dia, bukan memberikan kemenangan padanya. Maksudnya, aku ketahui dan yakin bahawasanya bagi engkau itu nafsu yang engkau berahi dan kehendak bahawa engkau menjadikan akan dia kemenangan, maka tiada engkau mendapat dan menyampaikan akan kemenangannya melainkan bahawa engkau menghinakan akan dia dahulu. Bila kita ikut nafsu, maka tidak akan sekali-kali mencapai ke mana menang ni pada sisi Allah, mulia ni pada sisi Allah. Tapi kalau kita berada dalam jalan ilmu tapi ikut nafsu, kita habis selalu ingat ilmu. Dalam jalan ilmu ada ujiannya, dalam jalan amal ada ujiannya, dalam nak beragama ada ujiannya. Lagi kuat kita beragama, beramal dengan agama, lagi kuat ujian. Macam kamu kalau balik ikut mak ayah kamu pakai sorban, nanti kamu kena uji. Bang, bukalah sorban tu, malu nak jalan dengan kamu. Tak? Kita pun pelan-pelan buka. Tak? Buka salah ke? Tak salah, tapi kamu telah tewas dengan keadaan di sekeliling kamu. Lebih ingat lagi arwah kawan lagi, sama-sama belajar. Dia pesan, dia cakap, aku ni teringin sangat mati masa aku pakai sorban. Allah kabulkan. Dia sakit perut, meninggal ketika dia sedang beramal, tengah istiqamah nak pakai sorban di tahun 80-an. Ingat lagi, Allah makbulkan doa dia. Sebab itu orang yang beramal dengan satu sunnah, pada waktu zaman orang mula nak tinggalkan sunnah itu, satu sunnah itu menyamai dengan 100 kali mati syahid pahala. Semua orang lah mula tinggal. Tak kira lah sunnah apa-apa sunnah, satu sunnah itu menyamai dengan 100 kali mati syahid. Maknanya zaman itu zaman susah. Orang semua dah tinggal, kita seorang-seorang buat. Jadi susah. Rupanya rahmat Allah Ta'ala pada ketika lagi susah kita nak beristiqamah dengan sunnah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya lagi besar rahmat Allah. Nah, setakat ni insya-Allah malam esok kita sambung kelas lagi. Sebab kitab kita ni tinggal sikit lagi. Habis ada 10 line. Jadi mudah-mudahan kita dapat berkat ilmu. Walaupun kita tak dapat faham keseluruhannya,
Tapi mudah-mudahan kita dapat keberkatan ilmu. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, sihatkan kami, sihatkan keluarga kami, sihatkanlah kawan-kawan kami dan orang yang mengenali kami yang sakit, ya Allah, khususnya mereka yang sedang positif COVID-19 ini, ya Arhamar Rahim. Berilah kesembuhan atas mereka dan angkatkan mudarat daripada mereka, ya Allah. Ya Allah, atas kasih sayang kami kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kabulkanlah doa kami, kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami, ya Allah. Tegakkan Islam kami pada diri kami, keluarga kami, ya Arhamar Rahim. Berkatkan hidup kami dan berkatkan kedua madrasah kami ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala wal waba. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala wal waba. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala wal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.